Beruas. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sebelum saya berhujah, saya boleh dapat penjelasan. Yang item tadi difahamkan sampai B1 sampai B9 ataupun seluruh committee stage. Tan Sri. Boleh? Seluruh. Tidak cuma di bawah Jabatan Perdana Menteri. Okey, baik. Di bawah Jabatan Perdana Menteri saja. Baik. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Tan Sri Yang di-Pertua, saya terima kasih kerana memberi peluang untuk saya membahaskan perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan dan juga pembangunan tahun 2010. Tan Sri Yang di-Pertua, daripada jumlah angka yang kita lihat yang diminta oleh pihak kerajaan, yang menunjukkan bahawa jumlah yang hendak diminta itu 13.17 bilion untuk bekalan dan hanya 1.946 bilion untuk pembangunan, menunjukkan kemungkinan tidak berkesanannya dalam pengurusan. Dalam isu ini saya harap kerajaan boleh mengemas kini agar pengurusan pentadbiran kerajaan boleh dikurangkan, kerana kita nampak dalam debat bajet yang lepas pun kita nampak tambahan yang amat berlebihan untuk pengurusan pentadbiran. Wan hendaklah digunakan untuk memastikan kemajuan dan pembangunan yang di bawah untuk rakyat, bukan digunakan semata-mata ataupun digunakan untuk pengurusan sahaja. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin rujuk kepada perkara B4 di bawah Jabatan Perdana Menteri dan rujuk kepada tahanan 35,000 Alkitab 5,000 di Pelabuhan Kelang dan 30,000 di Kuching. Tan Sri Yang di-Pertua, saya amat sedih. Sebenarnya perkara ini tidak harus berlaku, kerana dalam perlembagaan kita sudah jelas kedudukannya bahawa pihak kerajaan persekutuan tidak ada apa-apa kuasa ke atas agama, dan kekecohan dan salah faham ataupun dan juga rasa tidak puas hati yang dibangkitkan oleh isu ini tidaklah sihat untuk negara kita. Kita mesti memastikan negara kita ini aman makmur dan rakyat hidup dalam suasana yang saling hormat menghormati antara satu sama lain, dan kita merupakan sebuah negara yang bersatu padu. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya membaca perkara 11 Perlembagaan Persekutuan tentang kebebasan agama. Freedom of Religion, Article 11 Article 1. Every person has a right to profess and practice his religion, and subject to clause 4 subclause 4 to promulgate it. Dan subclause 4 artikel perkara 11 ini nyatakan, state law and in respect of the federal territories of Kuala Lumpur, Labuan and Putrajaya, federal law may control or restrict the propagation of any religious doctrine or belief among persons professing the religion of Islam. Tan Sri Yang di-Pertua, adalah jelas di sini bahawa selain daripada kawasan-kawasan di bawah federal territories dengan izin ataupun wilayah persekutuan, di lain-lain negeri hanya undang-undang negeri yang boleh menghakkan propagation atau penyebaran apa-apa jenis doktrin agama di kalangan orang-orang Islam. Tan Sri Yang di-Pertua adalah jelas, pihak kerajaan persekutuan tidak ada kuasa langsung dalam hal ini selain daripada wilayah-wilayah persekutuan. Oleh yang demikian, dengan penahanan 5,000 naskah dan 30,000 naskah Alkitab di Port Klang dan Pelabuhan Kelang dan Kuching, itu merupakan satu tindakan yang berlanggar perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Oleh demikian, saya merayu kepada kerajaan supaya menyelesaikan isu ini dengan cepat, tanpa menyebabkan lagi keresahan dan rasa tidak puas hati antara terutamanya orang-orang Kristian yang mengamalkan agamanya dalam bahasa Melayu ataupun menggunakan Alkitab. Tan Sri Yang di-Pertua, memang
syarat yang dikenakan pun rasa saya mendatangkan satu gambaran yang tidak baik untuk negara kita. Dikatakan setiap Alkitab ini mesti ditandakan for Christianity only, ataupun saya rasa agak aneh semacam kerajaan Barisan Nasional bahawa orang-orang Melayu Islam ni tidak tahu Alkitab atau Bible ini adalah buku orang Kristian. Kalau dicetak atau tanpa dicetak pun orang-orang Islam, orang-orang Melayu tahu Alkitab ini memang buku orang Kristian. Kerana syarat ini tidak dikenakan ke atas Alkitab dalam bahasa Inggeris yang dipanggil The Bible. Itu tidak dikenakan kerana kerajaan Barisan Nasional sangka orang-orang Melayu tidak boleh baca bahasa Inggeris. Itu pun tak betul. Jadi kalaupun ada ataupun dinyatakan for Christianity only, perkataan itu pun dalam bahasa Inggeris, dan memang kalau orang-orang Melayu Islam tidak boleh faham bahasa Inggeris atau tidak boleh baca dalam bahasa Inggeris, tanda itu pun tidak akan mereka fahami. Tapi sebenarnya saya tidak faham logik di bawah yang telah di atas kita kata syarat yang dikenakan oleh kerajaan berkaitan dengan Alkitab dan Alkitab yang telah ditahan di pelabuhan, kedua-dua pelabuhan ini. Sebenarnya oleh sebab kerana pandangan sempit kerajaan tentang yang cuba membuat kawalan ke atas orang-orang Islam, hinggakan orang-orang Islam tidak dapat mempelajari tentang agama lain. Kita ada di kalangan antara kita ni yang memang ustazah dan juga mufti yang mengatakan Saint Valentine's Day ataupun Santa Claus ataupun pokok pine, Christmas tree yang dikatakan itu ada kaitan dengan agama Kristian. Sebenarnya ketiga-tiga barang ini langsung tidak dinyatakan dalam Alkitab atau The Bible dan tidak ada kaitan dengan agama Kristian itu sendiri dari segi agamanya. Ini merupakan hanya perkara-perkara yang digunakan oleh orang-orang perniagaan untuk mengaut untung untuk festival-festival ataupun celebration yang diadakan. Oleh demikian saya merayu kepada kerajaan supaya isu ini dapat diselesaikan dengan segera dan membenarkan orang-orang Kristian menggunakan Alkitab tanpa sekatan. Tan Sri Adi Petua. Perkara kedua yang ingin saya bagikan ialah tentang Samang Eko ataupun iaitu Kementerian Kewangan B6. Samang Eko ataupun yang lebih tepat adalah notis tawaran untuk kompaun. Kita tahu bahawa Mahkamah Tinggi telah dalam kes Leonard Lim yang dilaporkan dalam Current Law Journal tahun 2009 jilid 6 menyatakan dengan jelas bahawa kerajaan tidak boleh menarai hitamkan mana-mana orang atas alasan terdapat samang ekor ataupun notis tawaran untuk kompaun yang belum diselesaikan. Kita tahu bahawa notis ini hanya satu notis yang menyatakan kemungkinan orang berkenaan melakukan kesalahan. Tapi kita sudah dapat banyak misalan-misalan yang kita telah nyatakan kepada kerajaan bahawa orang yang memandu kereta itu bukannya tuan punya yang sebenar. Ramai yang menggunakan plate kita kata plate palsu. Ada kes di mana dikatakan kenderaan yang terlibat adalah motosikal, tapi sebenarnya kenderaan tuan punya adalah kereta. Dan juga lain-lain keadaan yang menunjukkan dengan jelas orang berkenaan tidak melakukan kesalahan jalan raya. Dato' Yanti Petua, dalam perkara ini cara kerajaan memaksa rakyat untuk membayar tawaran kompaun ini atau samang ekor ini jelas tidak adil
kerana ia melanggar prinsip asas keadilan. Dengan izin the right to be heard. Sebelum kita menghukum mana-mana orang itu mesti dibenarkan hak untuk membela diri. Tan Sri Yang Dipertua, Dato' Yang Dipertua, kita tahu baru-baru ini ramai orang telah nak membayar vehicle license fee, atau dalam bahasa Melayu biasanya dipanggil cukai jalan. Mereka tidak dapat membayarnya. Dan daripada daripada penyelidikan yang telah dibuat oleh peguam-peguam Pakatan Rakyat, kita dapati kalau kerajaan enggan menerima wang yang hendak dibayar oleh tuan punya kereta untuk cukai jalan ini, adalah tidak salah kalau mereka terus menggunakan kenderaan ke atas kenderaan ini di atas jalan raya. Kerana bukan mereka tidak nak bayar, mereka nak bayar tetapi kerajaan enggan menerimanya. Jadi memandangkan adanya kes Mahkamah Tinggi Leonard Lim, saya harap kerajaan juga akuh kepada keputusan itu dan menghormati undang-undang. Kalau kerajaan tidak menghormati undang-undang, siapa lagi nak ikut undang-undang? Dato' Yang Dipertua, memang beberapa hari ini ramai orang sedang menggunakan kenderaan mereka tanpa cukai jalan. Dan sebelum isu ini timbul pun kita sudah dapat laporan bahawa ratusan ribu kenderaan tidak menggunakan cukai jalan yang sah. Dato' Yang Dipertua, saya harap isu ini dapat diselesaikan dengan segera dan kerajaan boleh mengutip cukai jalan yang ditetapkan oleh undang-undang. Akhir sekali, Dato' Yang Dipertua, berkenaan dengan laporan oleh kerajaan bahawa miskin tegar di negara kita ni sudah menurun mendadak dengan 99.8%. Ingin saya katakan, ini bukan satu perkara yang kita hendak banggakan. Jangan kita cuba menipu diri bahawa di kalayak kita ni tidak ada orang miskin yang lain lagi. Kerana tahap miskin tegar di negara kita ini ditetapkan kepada RM420 sebulan untuk seisi keluarga. Kita tahu kalau seisi keluarga itu 5 orang, keluarga itu perlu hidup dalam lingkungan RM14 sehari. Katakan ada mana-mana anak perlu membeli sepasang kasut untuk pergi sekolah, seluruh keluarga itu perlu kebuluran untuk hari itu. Ataupun mana-mana perkara yang diperlukan untuk isi rumah, mereka terpaksa ikat perut. Boleh saya katakan pada masa sekarang ini, tahap RM420 ini merupakan tahap kebuluran di Malaysia ini. Oleh demikian, saya harap kerajaan tidak rasa megah bahawa miskin tegar ini telah turun 99.8%. Pada hakikatnya, kalaulah satu kadar yang berpatutan ialah mungkin RM1,500 sebulan untuk sekeluarga 5 orang. Itu pun merupakan satu kadar boleh kata kadar orang miskin. Malangnya sungguh pun negara kita ini kaya, terdapat 40% daripada rakyat kita yang masih mendapat gaji RM1,500 sebulan sahaja. Oleh demikian, saya haraplah kerajaan dapat menaikkan lagi taraf miskin tegar ke RM1,500. Dan kalau kerajaan dapat mencapai matlamat di mana semua rakyat Malaysia boleh mendapat RM1,500, isi keluarga RM1,500 sebulan, barulah kita boleh dikatakan kita telah mencapai matlamat kami, kita agar rakyat Malaysia tidak lagi hidup dalam keadaan miskin. Kita tahu ini boleh kita buat dan boleh kita capai kerana seperti yang dilaporkan oleh Perdana Menteri, per kapita setiap rakyat Malaysia hari ini adalah lebih kurang 26,000 setahun. Maksudnya seorang setiap bulan kita boleh mendapat 2,000 seorang sebulan, dan 5 orang sekeluarga kita boleh mendapat 10,000
sebulan. Dan kalau dengan hasrat kerajaan nak naikkan pendapatan kepada RM50,000 setahun per capita income, itu jumlah akan berlipat ganda lagi. Jadi ini bermaksud negara kita ni memang kaya, tetapi malangnya kekayaan itu tidak diagihkan sama rata atau dengan adil di antara rakyat kita. Oleh demikian saya harap kerajaan dapat berazam memastikan kekayaan negara kita ini dapat diagihkan dengan lebih adil dan saksama, supaya semua rakyat dapat menikmati kekayaan negara tercinta kita ini. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua.